Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua? Alhamdulillah, okay. Kita berjumpa sekali lagi dalam sesi market research kita pada malam ini. Right, so insyaAllah malam ini kita akan cuba untuk bedah siasat berkenaan dengan syarikat cahaya mata Sarawak Berhad, okay, ataupun CMSB, short form dia, okay, CMSB, Cahaya Mata Sarawak Berhad. Kita akan go through analyst punya report, okay, dan kita akan cari apa yang menarik berkenaan syarikat ini, okay, in term of dia punya news ataupun perkembangan dan juga financial semasa dia, untuk kita jadikan sebagai bahan kajian kita. Okay, so kita akan bermula sebentar saja lagi. Seperti biasa, okay, so please click button share, okay, jangan lupa untuk klik button share agar lebih ramai dapat kawan-kawan kita yang dapat manfaat daripada sesi perkongsian ini, insyaAllah. Okay. Okay, so jam telah menunjukkan 9.30 minit malam. Okay, so kita mulakan sesi market research kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada anda yang baru bersama kita. Malam ini sesi market research kita akan membedah siasat syarikat berkenaan construction, okay, ataupun dikenali dengan nama Cahaya Mata Sarawak Berhad. Analyst yang mengeluarkan report ni ialah daripada RHB Investment. Mari kita lihat, okay, apa yang ingin diperkatakan dalam research ini. Sekali lagi, okay, sebagai disclaimer, this is not a buy call, okay, ini bukanlah nasihat pelaburan, okay, ini juga bukan nasihat untuk belian maupun penjualan. Okay, semua yang kita tunjukkan di sini hanyalah untuk tujuan informasi sahaja. Sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh analis kerana syarikat Cahaya Mata Sarawak. Cahaya Mata Sarawak ialah syarikat dalam sektor construction, okay, dan juga subsektor di engineering. Tajuk research ni yang dikeluarkan pada hari ini 17 Februari 2021 adalah berkenaan dengan boost from associate profits. Mari kita lihat apakah poin-poin yang ingin diperkatakan, okay, oleh para analis. Yang pertama, upside, dia punya upside is potentially 21%. Earning prospect for Cahaya Mata Sarawak Associates, OM Materials and Kenanga Investment Bank are fuming more upbeat on the ferroalloy selling price rebound and buoyant equity trading turnover year to date. This prompts us to raise our financial year 21 forecast, 2022 forecast earnings by 9% to 217 to 233 million, suggesting an upside risk to the current 2021 forecasted consensus forecast of 170 million ringgit. Okay. Yang pertama, dia menganggarkan, okay, earning prospect untuk Cahaya Mata Sarawak ni mungkin akan ada rebound, okay, disebabkan oleh dia punya selling prices dekat ferroalloy tu, dan juga analis menaikkan dia punya anggaran forecast earnings untuk 2021 dan juga 2022 sebanyak 9%, okay, daripada 217 kepada 233 juta ringgit. Okay. Alright, so yang kedua point dekat sini dia mention tentang strong recovery in ferroalloy sales to boost OMS. We were positively surprised by OM Holding, okay, which indicated a quicker than expected ferroalloy sales recovery for OMS, which is CMS owns 25% dekat OMS tu, OM Material tu. This followed a demand rebound led by increased global steel production. Consequently, fourth quarter 20 sales volume of manganese alloy and ferrosilicon rebound 64% and 2% Q on Q, albeit lower for the latter due to the manpower shortage and scheduled plant maintenance, owing to continued restocking activities by steel mills since end 2020. Ferrosilicon dia punya short form FESI, dia punya istilah sains kimia dia. Ferrosilicon selling prices to Japan have risen sharply to 1,365 US dollar per ton
as at the end of December 2020. Okay, previously was 1,060 US dollar per ton in September 2020, while continuing to trend upwards in January 2021. Similarly, we also gathered that manganese alloy prices in Japan have risen 17% month on month in January towards 1,100 US dollar per ton. Okay. So yang pertama nampak ada strong recovery untuk ferroalloy sales yang mana dia punya pertama demand dia meningkat, okay, terhadap permintaan untuk global steel, ada permintaan untuk steel di seluruh dunia. Kemudian dilihat juga kenaikan harga daripada 1060 US dollars kepada 1365. Okay, so peningkatan sebanyak 305 US dollars untuk satu tan. Okay, so itu adalah sharp rise daripada segi harga, which is sebulan punya different je. Okay, harga untuk September kepada Disember. So ada lebih kurang 3 bulan kat situ. Different 3 bulan kenaikan harga 300 US dollar untuk satu tan. Okay, so itu juga dilihat antara yang positif berkaitan dengan syarikat Cahaya Mata Sarawak, which is actually dia owns 25% dalam OMS tu. Okay, OMS tu yang OM Materials, ada company tu, dia owns 25% dalam syarikat tersebut lah. Okay. Kemudian kita lihat point nombor 3 dekat sini, Joe mention robust retail securities trading to spur KNKIB brokerage income. The 26% owned asset rate was a star performer for CMS last year, with profit contributing leaping 3.5-fold year on year to 16.5 million from 4.5 million ringgit previously. This was underpinned by stay-at-home measures that drove record high retail trading participations, which benefited KNKIB stockbroking arm and the jointly owned online retail brokerage Rakuten Trade. Amid a two-fold increase in Bursa Malaysia Securities average daily trade in 2020, with retail shares at 38%. Okay. We anticipate KNKIB recent earnings trend to carry over into 2021, as we expect the persisting stay-at-home measures to continue spurring retail trading and Rakuten's strong user base growth. Okay, so actually Cahaya Mata Sarawak ni juga memiliki pegangan dalam Kenanga Investment Bank. Okay, so Kenanga Investment Bank dia ada share juga, Cahaya Mata dia ada share dalam Kenanga Investment Bank, dan juga melihat kepada peningkatan participation orang ramai yang waktu 2020 itu kita nampak ada peningkatan dari segi retailers, okay, yang masuk ke dalam market, secara tidak langsung meningkatkan peningkatan earnings bagi Kenanga. Okay, Kenanga Investment dia adalah broker. Kenanga Investment ni salah satu, dia adalah fund house, dia adalah asset management company, tapi pada masa yang sama dia ada juga brokerage. Dia ada broker, syarikat broker lah, mana kalau kita nak buka account trading ataupun CDS tu, kita boleh pergi kat dia, kita boleh buka dengan dia. Okay, ataupun actually boleh buka dengan Rakuten, okay, which is actually Kenanga juga owns bukan 100%, dia ada JV agreement dengan Rakuten. Okay, so seperti yang kita tahu, Rakuten waktu MCO tahun lepas antara yang hangat juga yang dapat permintaan untuk buka account trading dan juga CDS, disebabkan oleh proses dia yang lebih mudah lah. Okay, so I think Rakuten last year dia dah boleh buat online dah. Okay, last year lagi orang dah boleh buka online. So yelah, sebab orang dah rumah kan, tak boleh nak pergi nak pergi bank, investment bank nak buka kan, ada cubi ke Maybank ke, tak boleh. Okay, so salah satu option yang ada ialah buka di Rakuten. Rakuten tu boleh buka online saja. So that's why I think peningkatan yang cukup tinggi juga, okay, daripada segi new opening account bagi Rakuten last year, di samping dia punya brokerage yang agak rendah lah. Okay, I think brokerage Rakuten minimum RM7 je. Okay, Rakuten dia punya brokerage minimum. Investment bank lain ataupun broker lain normally RM12, ada yang RM16, ada yang
RM20 lebih pun ada. Okay. So Rakuten antara yang terendah, kompetitif to M Plus I think. Okay. I think M Plus RM8 paling rendah. Okay. Dan juga dia punya percentage pun quite low lah. I think 0.07 ataupun 0.1 macam tu lah. Okay. Saya tak sure sebab saya tak ada account. Tapi waktu last year tu masa orang tanya-tanya saya nak buka yang mana, saya cari-cari jumpalah, tapi saya dah tak ingat dah. Tapi around that dia punya figure. So very cheap lah compare to the rest, dan juga proses yang lebih mudah. Sebab dia tak perlu pergi uh, ke office dia. Okay, so dia bukan online saja. Okay, so peningkatan returns tu juga membantu Cahaya Mata Sarawak ni, okay, sebabkan dia ada pegangan di dalam Kenanga Investment brokerage tu, Kenanga Investment Bank. Alright, so point yang seterusnya, okay, untuk financial year 21-22, forecasted earnings we raised 9% after imputing higher associates contribution for OMS and KNKIB. For 2021, we assume ferroalloy ASP of USD 1,100 until 1,200 per ton, similar to second half 18, first half 19 level. Our estimate KNKIB contribution of 8 million per quarter is lower than third quarter 20, which is at 13 million ringgit. Okay, so analyst menaikkan dia punya anggaran bagi 2021-2022 punya earnings kepada 9%, disebabkan oleh dua ni lah faktor tadi, which yang pertama untuk OMS tu, okay, yang mana peningkatan jualan dan juga dia punya average selling price bagi ferroalloy, dan juga peningkatan daripada Kenanga Investment Bank, okay, yang dapat permintaan daripada retail investor. Okay, itu anggaran dia untuk tahun 2021 hingga 2022. Dan yang terakhir dekat sini dia mention SOP drive TP raised to 2.6 post revisions. Okay, dia punya target price dia 14 times daripada PE, or discount relative to its 5-year mean of 18 times. Okay, key downside risks include a resurgence of COVID-19 cases in Sarawak, delayed implementation of state infrastructure projects, and higher than expected operating costs. Itu antara risiko, okay, yang ada untuk syarikat Cahaya Mata Sarawak. Yang pertama adalah sekiranya kadar kes COVID-19 di Sarawak meningkat, itu akan menjejaskan, dijangka akan menjejaskan prestasi kewangan bagi Cahaya Mata Sarawak, nombor satu. Nombor dua, jika kelewatan untuk start ataupun commencement of infrastructure works, okay, bagi projek-projek di Sarawak, projek negeri Sarawak, so dia akan mempengaruhi juga prestasi kewangan bagi Cahaya Mata Sarawak. Kedua. Dan yang ketiga, higher than expected operating cost, which is benda ni memang dalam sektor construction is keep continuously berlakunya dia fluctuation lah, okay, daripada segi harga cost, sama ada daripada labor cost ke, daripada material cost ke, machinery cost ke, okay, dan juga harga minyak, so dia mempengaruhi juga kepada dia punya operating cost untuk syarikat-syarikat dalam bidang construction, which is harga besi tak boleh nak kawal, okay, harga simen, harga brick, okay, harga dia guna untuk projek park, dia beli tar ke, bitumen ke dan sebagainya, benda yang di luar jangkaan lah, okay. Dan juga itu sekiranya berlaku peningkatan, of course dia akan menjejaskan prestasi dia, okay. Kalau berlaku penurunan, of course dia ada satu bentuk yang bagus, okay, untuk company, because bila dia buat estimate tu based on harganya, tapi bila actual dia lower than dia punya estimate the price, okay. So itu bagus lah. Tapi tak bagusnya sekiranya estimate price tu sekian per harga, kemudian actual cost nanti dia meningkat, sebab mungkin ada fluctuation daripada segi harga besi, sebab dah dapat demand yang banyak sekarang ni, harga simen naik dan sebagainya, so itu dah akan mempengaruhi operating cost bagi syarikat Cahaya Mata Sarawak. Alright, boleh Okay. Alright, so line masih clear. I think this is the second
company yang kita go through. Semalam actually is also a construction construction company juga, apa ni, Malaysia Resources Corporation Berhad, MRCB. Hari ni juga at least mengeluarkan berkenaan dengan sektor construction. So maybe kita boleh start cari-cari kenapa banyak pula tiba-tiba reports ataupun dia punya analyst mengeluarkan kajian di berkenaan dengan sektor construction. Okay, so mungkin kita boleh perhatikan berkenaan sektor ini, benda ni mungkin dapat perhatian lately daripada actually banyak fund house yang dah keluarkan research berkenaan dengan syarikat-syarikat construction ni. Okay, since I think last month lagi. So we can start untuk tengok what are the things yang maybe boleh capture our eyes, dan juga boleh kita boleh buat kajian yang lebih details berkenaan dengan sektor construction. Baik. Okay, mari kita tengok dekat financial dia. Okay, forecast and valuations. Total turnover, okay, bagi tahun 2018 1.7 bilion. 2019 lebih kurang sama, 1.7, tapi ada peningkatan sikit dekat 1.74. Okay, untuk Disember 2018 adalah 1.71 bilion. 2020 penurunan, okay, 1.16 bilion. 2021 estimate menurun lagi kepada 1.03, dan untuk 2020 juga menurun kepada 1.08 bilion di dalam bilion. Net profit untuk 2018 262, ni actual. 2018 19 actual. 20 sehingga 2022 adalah forecasted so recurring net profit 2018 262 juta. 2019 144. Untuk 2020 dijangkakan 119, 119 juta. Untuk 2021 217, dan 2022 233. So nampak ada berlaku penurunan untuk tahun 2020, manakala untuk 2021 dan 2022 potentially nampak guys ni dijangkakan, ni forecasted sebab dia belum berlaku lagi, dijangkakan akan ada peningkatan. banyak juga peningkatan dia daripada 109 kepada 217. It's a 100 million punya difference. Alright. Dari segi apa lagi kita nak tengok kat sini ada. Okay, kita tengok dia punya cash balance. Tuan Fizi, Waalaikumsalam. Tuan Fizi, apa khabar? Thank you Tuan Fizi untuk share. Puan anda yang baru join, malam ni kita sedang membicarakan berkenaan syarikat Cahaya Mata Sarawak Berhad atau CMSB. So jangan lupa please click button share untuk lebih ramai kawan-kawan kita yang dapat manfaat. Puan anda dah share, thank you so much. Okay. So dekat sini kalau kita nampak dia punya mana tadi cash. Total cash and equivalents, 2018 1.1 bilion, 2019 menurun kepada 860 juta, 860 juta. 2020 dijangkakan 816, 2021 841, tahun 2022 813. So dia akan berlega-lega sekitar 800 juta lah untuk cash dan juga equivalents bagi tahun 2020 sehingga 2021. Ini anggaran forecasted untuk tahun tersebut. Dia punya cash dan juga cash equivalent. Okay.
Ini antara division ataupun dia punya subsidiaries ataupun apa dipanggil, dia punya company-company lah yang kecil-kecil dalam cahaya mata ni. Antara yang penting division cement dia. Okay, so division cement dia I think the biggest, okay, sebab kat sini equity value dia lebih kurang 912 juta. Okay, construction and material division, okay, yang ini equity value dia 598 juta. Property division dia 249 juta, construction and road maintenance dia 169 juta, KKB Engineering 117 juta, Kenanga Investment Bank, yang ini of course, yang ini tak boleh compare sebab this is a market cap dia bukan dia punya ni. Market cap untuk Kenanga Investment Bank adalah 375 juta. Untuk OM Materials, okay, yang dia owns 25%, is 254 juta. Dan Sapoka is 407 juta. So yang paling besar equity value dalam cahaya mata Sarawak ni adalah daripada dia punya cement, cement division dia. Okay, I think dia antara terbesar lah untuk supply simen-simen di Sarawak ni Okay, so Sarawak of course takkan kita nak ambil dari Semenanjung kan. So Sarawak kena ambil daripada Sarawak lah untuk any construction company yang nak memerlukan simen. Okay. Alright. I think that's all, okay, untuk kajian kita pada mana ini berkenaan dengan cahaya mata Sarawak. So this is second company yang kita go through berkenaan dengan sektor construction. Okay, semalam is Malaysia Resources Corporation Berhad, okay, satu company yang dalam sektor construction juga. So maybe kita boleh start looking into the construction punya sektor, okay, untuk cari apa-apa yang menarik berkenaan dengan di sektor. Bukan selain daripada teknologi lah So people memang teknologi je kan. Still last year pun memang sektor teknologi je. So bukan alternatively, dia macam if we buat kita punya portfolio allocation tu, kita jangan semua kita dump kat satu sektor. Kita diversify into a few sector. Cuma portion setiap sektor tu depends on you punya capital lah and how you manage you punya money management tu. Okay. So jangan letak satu sektor je untuk semua capital kita sebab this is too risky lah. Orang kata jangan put all the eggs into a basket kan. So kita pecahkan kepada beberapa basket. Itu yang kita masukkan dengan pecah kepada beberapa sektor, beberapa syarikat dengan diversify dengan. Tapi of course kita cari juga sektor yang on play lah. So teknologi mungkin tengah on play, okay. Mungkin juga ada yang masuk dalam financial industry, mungkin ada yang masuk dalam healthcare sikit so other than that mungkin boleh start into macam property mungkin tak nampak lagi movement mungkin lambat sikit lagi, tapi construction mungkin kita dah boleh start eyeing start untuk research tentang sektor construction ni. But dia punya risiko adalah antaranya of course in term of SOP sebab bila SOP di-implement ni so dia punya worker quarter tu kena comply. And then kalau ada case mana kena tutup dia punya projek so worker tak boleh nak bekerja, so dia ada gangguan daripada segi dia punya progress kemudian juga dari segi peningkatan cost, okay, untuk dia buat follow the all SOP kena guideline macam mana apa semua tu. So apa kita boleh jangka ada peningkatan dari segi cost untuk operating cost dia. Dan juga tendering mungkin kalau dia subject to tender punya projek government ke state government ke federal government ke, of course dia ada potensi untuk delay, okay, projek award tu ataupun commencement of work. Kemudian dari segi payments kalau federal mungkin lambat sikit lah in term of payment, dia mungkin nak realize dalam dia punya profit, it's gonna take a few times. This kita cerita tentang business bukan tentang catalyst untuk share prices is dia kadang-kadang tak semestinya company making profit dia akan naik. So kita kena jelas lah. Sometimes dia buat rugi pun company naik kan. Contohnya hari ni kita tengok yang naik 40%, 30% company tu making loss pun. Okay. Tapi ada catalyst ada benda-benda yang menarik orang tengok, so dia masuk juga lah. Tapi kalau kita nak invest, kita look at a very strong company lah. So yang memang business model dia bagus dan sebagainya, kita boleh lihat. Dan juga mungkin desak-desus ataupun kita dengar news berkenaan rumours pilihan raya dan sebagainya. So yalah, bila nak pilihan raya ni normal lah, okay. Dan sektor-sektor on play tu yang akan start moving
because of dia punya apa catalyst because of election tu, antaranya construction lah. Okay, so construction pun ada banyak company, okay, dia besar, so pilihlah yang mana berkaitan saja. Okay, kita drop down apa, tak sebenarnya semua construction ataupun semua yang kita baca list ni kita nak kena beli, bukan juga ni kita baca, kita nak tengok bisnes macam mana, okay tak dia punya company sebagainya, so kita buat valuation sendiri. Okay, sebab dia akan keluarkan banyak report. Dia banyak company dia akan keluarkan. Even kita dah hari ni dah 31 hari ke 31, kita dah go through 31 report lah. Okay, dan juga tajuk yang berbeza. Takkan kita habis semua. Okay, so mana yang okay, kita buatlah apa di research lagi. Okay, dia bukan maksud turun beli. Kita kena buat penilaian kita sendiri. Dan juga of course tadi saya mention tentang election. Okay, sekiranya this year election akan ada, so of course antara yang akan mendapat tempias kalau dia announce projek-projek, so memang construction lah, okay, yang akan apa mendapat perhatian para trader dan juga investor untuk short term dia main macam tu lah so maybe boleh start looking into that as well. But again disclaimer, this is not a buy call. Okay, ini bukan nasihat pelaburan, ini bukan nasihat pembelian ataupun penjualan. Okay, so sebarang risiko adalah atas masing-masing. Okay, so please take note on that. Be careful, okay, jangan trap into people punya FOMO fear of missing out tu, jangan terlalu ikut sangat orang lain. Kalau dia dah profit, kita pun nak masuk, baru nak masuk. Orang lain dah take profit, kita macam dah terlambat nak masuk sebagainya so be apa orang kata kena understanding lah kena ada understanding about the whole market tu before enter. Orang lain dah buat profit, belum tentu kita boleh buat profit dalam konten yang sama pun belum tentu kita boleh buat profit. Orang lain mungkin dia masuk sekejap je dia masuk 5 minit, 10 minit, 15 minit dia buat profit. Kita masuk orang dah jual kita dah benda tu dah patah, dah downtrend sebagainya, so of course lah kita tak buat profit kita buat loss pula tadi. So I think last from me is this is saya screenshot untuk latest punya my clients under private mandates yang masuk bahawa saya untuk private mandates private mandate adalah salah satu bentuk servis yang mana license fund manager akan uruskan saham-saham para pelabur. Okay, so traditionally mungkin kita kena buka trading account, buka CD account and then masukkan duit dalam trading account dan trade jual dan beli, kita buat sendiri. Sekarang ni dia ada satu servis yang dinamakan private mandates yang mana all the things nak pilih syarikat, buat kajian, nak masuk bila, nak jual bila, berapa lot sebagainya tu semua akan diuruskan oleh license fund manager. Okay, so this is one of the performance. Okay, yang the top 3 is yang ni kalau kena nampak, ini adalah untuk small and medium cap kita panggil small and medium cap. Prestasi so far yang paling tinggi adalah 33%, 33.67%. Untuk tempoh kurang daripada 5 bulan. This inception date dia 20 Oktober 2020. Okay, so return so far profit, dia punya current profit adalah 33.67%. Okay, nombor 2 lebih kurang 31%. Dan yang ketiga ni paling tinggi 26.85%. Okay, this is untuk stocks small and medium cap. Kalau nampak macam UT dia tulis ni, UT adalah untuk unit trust dia under managed unit trust. Pun not bad, okay. Untuk tempoh lebih kurang daripada 5 bulan 13.49%. Okay, so quite okay juga. And the rest ni macam dia masuk bulan 12 dah 11%, okay, ada masuk ujung bulan 12 dah 9%, ada yang 8%. Okay, so dia varies ikut timing masuk bila dan juga dia punya amount lah, capital investment tu berapa juga mempengaruhi kadar pulangan dia. So yang baru masuk bulan 1, I think about 5%, okay, 5.52%, ada yang 5.49%, ada yang 4.5%. Okay, so it depends juga on your risk profile, okay, moderate ke aggressive ke. So fund manager akan pilih company syarikat based on you punya risk profile as well. So dia, setiap orang tu dia akan ada company berbeza based on dia punya mandates. Mandate sama ada nak masuk blue chip ke, nak masuk small and medium cap ke. Okay, dan juga you punya risk macam mana, moderate ke, aggressive ke, konservatif. Itu semua benda tu akan menjadi penilaian fund manager before dia invest dekat company mana. Dengan berapa persen dekat setiap company tu, semua dia akan based on clients. Setiap orang berbeza. Okay, sebab setiap orang ada kriteria berbeza. So dia akan tailor suit
ikut klien punya needs dan juga klien punya uh, apa kehendak macam mana. So benda tu memang dia akan berbeza-beza setiap orang. So itu adalah salah satu advantage investing under private mandates. Okay. Alright, so I think that's all from me tonight. Thank you so much, okay, kepada yang dah join dan juga kepada yang telah share this video. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang insyaAllah. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, so please stay safe, stay safe and stay healthy insyaAllah. Dan kita doakan agar COVID-19 ni akan Allah angkat daripada muka bumi ini insyaAllah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.